Hari ini Usahawan Alumni Talk Show minda usahawan bersama dua orang usahawan yang semestinya untuk anda, mereka adalah kedua-duanya pelajar KKTM Petaling Jaya yang sudah pun bergraduasi. Dan sebentar lagi kita akan berkenalan. Salah satunya adalah Nur Azhari bin Baharum dan juga Muhammad Hakimi bin Rohlan. Apa-apa pun untuk anda semua yang menyaksikan saya waktu ini, secara langsung terima kasih saya ucapkan dan dibawakan khas oleh KKTM Petaling Jaya. Ramai yang nak tanya Pakcik KKTM Petaling Jaya tu apa? KKTM Petaling Jaya yang kita dah ceritakan tadi adalah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya. Dan terima kasih untuk anda yang pun telah pun hadir dan menulis di ruangan komen hadir. Salah satunya Syahmi Firdaus daripada 3C hadir. Nirzan, ya, terima kasih Pakcik Handsome hebat. Terima kasih. Betul ke handsome tu? Atira 3E, terima kasih. Izati 3B, terima kasih. Ramai sekali. Dan jangan lupa untuk anda semua, bantu saya untuk share. Seperti Muhammad Fahim share sebanyak 23 kali. Mokizuki share sebanyak 18 kali. Tiger Harith share sebanyak 12 kali. Zuzik share sebanyak 6 kali. Share anda itu yang kita harapkan sebagai seorang pelajar KKTM Petaling Jaya. Apa salahnya anda share di pautan pesanan anda? Tekan butang share itu supaya ramai orang boleh tengok dan manfaat akan dikongsi bersama. Dan insyaAllah selama 1 jam ini kita akan mendengar dua buah fikiran dan juga dua pandangan tentang usahawan. Apakah mereka nak perkatakan tentang usahawan ini? Seramai 25 orang mata memandang sekarang dengan Chef Farouk Daniel. Terima kasih share sebanyak 6 kali. Terima kasih Farouk 3B hadir. Thank you so much. Untuk anda semua, apa sahaja yang anda ingin tanyakan kepada guest speaker kita pada hari ini, ada dua orang yang kita akan dahulukan, iaitu Nur Azhari Baharum selaku AIA Life Planner aka Takaful Consultant, juru runding atau pakar perunding untuk insurans, Takaful AIA Life Planner. Kita akan bawakan khas orangnya. Dekat anda sudah bersedia semua. Terima kasih Farouk handsome Pakcik. Farouk handsome. Eloklah tu. Ya, apa-apa pun untuk anda semua pelajar-pelajar yang saya sayangi pada hari ini, insya-Allah kita akan sama-sama dengar. Adakah anda sudah bersedia? Jangan ke mana-mana. Kalau anda pun kat sini dah keluar, Samsul Azhar, terima kasih 5A hadir. Baiklah, kita akan bersama-sama dengan Nur Azhari. Apa khabar Nur Azhari di ujung talian? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat Azhari? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Sekarang Azhari pun dah pandai panggil pakcik-pakcik ya. Nama branding dia. Nama branding kan. Branding. Betul. Walaupun orang kata pakcik-pakcik, kita kena ada jiwa usahawan, jiwa muda. Dan orang kata usahawan ni Azhari, bukannya orang kata nak menunggu dah dewasa baru nak jadi usahawan. Bermula macam umur macam Ai ni ataupun Azhari, kata manjanya orang kata Ai. Family panggil Ai ya. Family panggil Ai. Betul, nama manja. Oh, nama manja. Nama samaran. Azhari, nak tanya ni, Azhari punya batch ni tahun bila? Kalau boleh kita berkenalan dengan Azhari. Tahun bila Azhari punya batch? Saya batch tahun 2000, intake yang ke 2017. Intake kedua 2017. Maksudnya sudah meninggalkan kolej kita lebih kurang 5 tahun jugalah kan? 5 tahun juga. Tapi combo pada tahun 2020. Maksudnya 2 tahun lah. Tapi still nampak remaja, mengekalkan keremajaan kan. Alhamdulillah. Kena sentiasa senyum mungkin kan, rahsia-rahsianya kan. Dan mungkin Ai kat sini ramai orang yang tertunggu-tunggu. Ai adalah panel kita yang pertama dalam talk show usahawan ini, usahawan alumni, yang kita buka peluang kepada usahawan-usahawan
kita, mungkin pendedahan yang kita akan berikan kepada mereka, siapa sahaja yang ada jiwa usahawan dan berniaga walaupun baru, kalau nak kita sama-sama, saya ada kemahiran untuk membuat live streaming. Masalahnya kita sama-sama orang kata membantu-bantu. Ai pun bukannya orang lain juga, bekas pelajar KKTM Petaling Jaya dan orang kata salah satu daripada role model yang pernah ada di dalam KKTM Petaling Jaya. Mungkin Ai nak cerita sikit dulu masa Ai dalam KKTM Petaling Jaya nak ambil course apa? Mungkin ramai yang nak tanya kat sini. Saya background as a student electronic engineering. Oh, electronic engineering. Yes. Semasa tu masih lagi present, betul tak? Present. Biasa. Jadi kalau biasa. biasa. Jadi kalau bolehlah diimbas kembali kan pembelajaran semasa di KKTM Petaling Jaya dulu. Apa yang seronok sangat belajar dekat PJ ni? Ai, mungkin boleh cerita sikit. Of course lah, kalau tanya student KKTM kan, apa yang best belajar kat KKTM ni, saya nak sebut tapi yuran free lah. Oh, itu dia. Maksudnya bukan dibaca, maksudnya mendapat bantuan daripada, of course, Mara lah kan. Selain daripada tu, mungkin environment mungkin ataupun dari segi benda-benda yang tak ada kat tempat lain yang Ai rasa ada dekat college kita ni. Apa yang tak ada kat college lain kan? Yang rasa macam saya rindu sangat suasana tu. Suasana apa yang Ai rindu? Mungkin dari segi hostelnya ke atau liftnya ke yang Ai rasa wah KKTM Petaling Jaya ni ada benda itu. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton-penonton di luar sana nak tahu tentang KKTM Petaling Jaya ni. Okay, kalau tengok college PJ, KKTM PJ ni, macam Cik kata dari segi hostel pun, of course lah, kita tengok ada lain daripada lain lah. Kalau dibandingkan dengan college Hikmah Amara yang lain, cuba tengok dia punya berjubin Lepas tu kat luar bilik dia tu siap ada air going, tu ada mesin basuh memang dekat. And then yang paling best lah sebab ada lift lah. Pergi kelas tak payah jalan kaki, keluar pintu bilik jalan sikit, naik lift sampai dah kelas. Dan semestinya kan Ai, yang satu perkara yang mungkin lah kan, yang kebanyakan saya dengar dari segi pembelajarannya tidak ramai. Maknanya pensyarah fokus kepada dalam kelas yang kuantiti pelajarnya sedikit dan kita mesra dan mudah pensyarah tu nak tahu apa masalah pelajar. Betul tak macam tu? Apa mungkin yang Ai rasa lagi selain daripada pembelajaran, ada keakraban, apa lagi mungkin aktiviti-aktiviti yang Ai rasa pernah sampai sekarang teringat aktiviti di college yang Ai anjurkan? Mungkin boleh cerita sikit pada adik-adik junior yang menyaksikan kita pada waktu ni. Okay, daripada pembelajaran tu satu lah. And then daripada segi program lah, sejak jadi masa Encik jadi lecturer kami, memang banyak lah program keusahawanan yang Encik terapkan untuk kita orang anjurkan lah sama-sama. Contohnya yang paling besar yang kita pernah anjurkan dulu lah, Karnival Anak Muda lah. Karnival Anak Muda, pelbagai program dalam tu kan. Termasuk Ai berkaitan dengan program kerohanian. Dan program apa yang Ai buat masa tu, kalau boleh kita imbas balik? Kalau ikutkan saya penas untuk program pertandingan Azana. Okay. Dan di samping tu ada juga pertandingan Mobile Legend, dengan rollerblade, melukis poster dan banyak lagi akhirnya. Itu antara imbasan kan. Dan kita bercerita pasal usahawan lah pula ya Ai kan. Sebagai seorang pelajar KKTM dan graduan, sudah tentulah kan bila lepasan diploma ni nak bekerja dalam bidang ni. Adakah Ai sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni Ai dah bekerja atau kerjaya Ai ni adalah sebagai perunding kepada takaful? Macam mana terdetik dapat idea, saya nak cubalah takaful tu? Macam mana tu? Dia terdetik pada tahun lepas. Actually sebelum ni saya bekerja sebagai technician di sebuah company kat KL lah. Dan dalam tahun lepas tu terdetik tu bila mana masa 2021
2021 tu Lepas graduate lah, saya lepas konvo. graduate tu. Dan saya kena diberhentikan kerja sebenarnya. Oh. Saya diberhentikan kerja, and then that time memang saya ikutkan, saya memang tak ready lagi lah dari segi kewangan akhirnya. Terkejut juga kan? Terkejut juga macam, alamak kena berhenti kerja. Apa salah saya? Saya dah perform habis-habisan. Mungkin masa tu tuntutan PKP masa tu kan? Betul. Ya, betul. Jadi macam mana dapat tercetus idea untuk masuk dalam industri insurans? Industri takaful ni, kreatif ni bila mana saya tengok saya pun ada ejen takaful saya sendiri lah. Dan saya tengok cara diorang bekerja, and then diorang punya tujuan diorang bekerja sebagai pengguna takaful, bagaimana diorang punya business sustainability tu, bahkan saya memang terdetik lah nak cuba, and then nak terjun terus dalam industri takaful. Dah terjun terus. Dan kalau kita lihat kat sini, orang kata penglibatan AI ni mungkin dalam setahun lah, ya, setahun dalam dunia takaful ni. Jadi macam mana bermula ni? Orang kata basic ataupun apa disiplin yang ada sebagai seorang yang nak kerja sebagai usahawan, yang mana pagi-pagi kita bangun, kita boleh je bangun pukul 11 pagi, betul tak? Tapi pagi, subuh tak tidur dah, terus bekerja. Macam mana disiplin Azahari untuk menjadi usahawan tu? Apa benda yang paling asas untuk menjadi usahawan tu? Macam tahu kalau sembang pasal usahawan ni, benda paling penting adalah fleksibel lah. Dia fleksibel. Maksudnya kita tak ada bos kan. Diri sendiri bos. Jadi benda yang paling penting adalah disiplin lah. Disiplin paling penting. Bila mana kita ada disiplin, and then sebabnya kita nak buat kerja tu memang kan saya cakap tadi memang tak ada bos, atas diri sendiri lah. Dan kalau kita ada disiplin, memang kerja tu tak dapat. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita usaha, banyak kita usaha, orang kata bahasa Arabnya manjada wanjada. Siapa yang berusaha lebih, makanya dia akan mendapat hasilnya. Jadi macam mana kalau ikutkan ni Zahari, kalau saya lihat ni pelan keluarga, e-life, mungkin boleh cerita sikit kesedaran masyarakat tentang insurans sekarang ni. Macam mana kesedaran masyarakat kita sekarang? Macam mana? Kita ikutkan daripada segi fakta yang kesedaran takaful dalam rakyat Malaysia ni masih rendah lagi. Jadi tapi saya perasan daripada PKP hari tu, kan bila COVID datang kan, jadi kesedaran rakyat Malaysia untuk ada perlindungan takaful tu makin tinggi lah kiranya. Sebab diorang bukan saja orang kata nak risiko kematian, risiko kehilangan kudrat dan sebagainya, ya. Dan dalam banyak-banyak package ni, mungkin hari ni lah kalau diberi pilihan kepada Azahari, mana yang Azahari nak sharekan pada kawan-kawan tentang package yang terbaik untuk hari ini. Ramai penonton kita bukan sahaja pelajar-pelajar KKTM Petaling Jaya, mungkin di luar sana yang tak ada lagi insurans. Apa cadangan Azahari untuk mereka? Okey, sebenarnya kalau untuk takaful kan, benda ni dia melibatkan kewangan lah. So bila mana kewangan, dia kena berunding dengan orang macam takaful, ejen takaful lah. Sebabnya benda ni kena consult dulu. Biasanya kena ada sesi consultation. Bila mana dah ada sesi consultation tu, barulah konsultan takaful tu dapat provide plan yang kena dengan needs dan budget prospek ataupun klien tersebut. Maksudnya tugas Azahari adalah untuk melihat kemampuan klien tu, berapa banyak dia boleh melabur ataupun memberikan menyumbang kepada orang kata pelan-pelan di dalam takaful macam tu kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan benda tu. Kena ada seorang yang boleh menjadi perunding kepada mereka lah kan. Jadi kan apa dia plan tu, plan yang terbaru, mungkin promosi yang terkini yang Azahari boleh sharekan, yang mungkin ramai orang bila sebut je benda ni kadang-kadang orang takut tu tak Azahari. Nampak je muka Azahari dah tahu dia konsultan takaful, lari terus.
Dah ada. Macam mana tu Azhari? Bila dah boleh dah orang kata dah menjadi perunding takaful ni, orang macam alamak takutnya mesti dia nak usah aku ni, nak jerat aku lah suruh masuk takaful. Macam mana Azhari handle benda tu? Macam mana saya handle memang betul, memang realiti rakyat Malaysia kadang ada certain kalau jumpa dengan aktiviti takaful ni, dia memang rasa macam takut. Kalau boleh nak lari jauh-jauh kan. Tapi kalau macam saya, cara saya approach pada klien dan prospek dia, saya lebih memang nak bantu dia dalam segi urusan kewangan. Dan saya sentiasa niatkan dalam hati, bila mana saya approach seorang prospek tu, saya niat dia, memang saya nak bantu dia lah. Memang saya nak tolong dia daripada segi urusan kewangan. Jadi macam daripada segi sharing pun, and then bila saya dah sharing, dah consult semua, bila mana dia dah faham kan, so dia sendiri akan terdetik dia nak ambil pun ataupun tak nak. Jadi kalau dia dah tak nak, saya pun tak nak jadi macam push orang. Tak push orang. Kita memberi kesedaran, betul tak Ai? Kalau ikutkan sini Ai, gambar yang Ai berikan ni adalah gambar tim dalam tim mungkin ada orang yang terdahulu yang orang kata yang membimbing Ai di dalam dunia industri takaful ni. Mungkin boleh cerita sikit. Bukan adakah Ai seorang ke atau buat atau gamble je, ataupun perlu ada tim juga, pasukan di dalam kerjaya ni? Betul, memang dalam takaful ni dia memang ada tim dia, ada agensi dia. Dan bila bergaul dengan circle semua life planner ni, sebabkan kita punya semangat tu memang boost lah. Memang boost semangat kita. Dan kita dapat belajar satu sama lain, tukar-tukar pendapat semua. Jadi memang penting lah circle-circle ataupun bekerja dalam kumpulan ni. Kalau seorang boleh, seorang tak boleh, nanti dia down. Betul-betul. Dan kemungkinan kan Ai, apa Ai punya, Azhari punya harapan lah, target dalam masa 5 tahun ni, apa dia? Untuk Ai dalam industri takaful ni, apa agak-agak target Ai? Kalau sebenarnya memang boleh, harapan saya nak bentuk satu tim life planner, dan daripada dia sebut income tu. Tak boleh. Boleh. Kadang-kadang kita nak bantu orang dan kita dalam masa 5 tahun ni nak dapat contohnya 10,000. Dulu kan Ai, masa saya belum start bisnes kan, saya pun tak orang kata ada satu target tau, saya nak income saya sekian. Mungkin Ai boleh bagi tahu supaya orang ramai. Hari ni tajuk saya hari ni, saya minta diorang tulis belanjawan. Mungkin Ai tak ingat lagi dulu saya suruh diorang ceritakan, okey cuba tuliskan awak punya belanjawan. Lepas kerja nanti berapa awak kena ada. Ai ingat lagi tak aktiviti tu dalam kelas, supaya kita tengok perbelanjaan kita yang kita akan keluarkan dengan income yang kita akan dapat. Ingat lagi tak tu benda tu? Dan berapa agak-agak Ai nak akan datang tu? Saya kan ikut target sekarang, kalau boleh nak 5 figures income lah. Fast figure kan, 10,000 dan ke atas. Dan insya-Allah dengan apa yang Ai ada usaha yang berterusan ni, istiqamah yang berterusan ni, insya-Allah akan membuahkan hasil. Jadi macam mana ni Ai, kalau ada orang yang orang kata kat luar sana mungkin kehilangan pekerjaan macam Ai juga, mungkin baru saja hari ni orang kata alamak dibuang kerja dan sebagainya, macam mana nak ikut Ai? Sebab Ai macam happy je sekarang dengan kerja yang Ai ada ni. Macam mana nak hubungi Ai tu? Mungkin boleh bagi tahu kepada penonton kita pada hari ni. Boleh. Saya ada media sosial juga So kalau nak pergi ke Instagram saya, boleh DM kat situ. Dan nak cepat WhatsApp terus boleh. WhatsApp dia. Bagilah nombor telefon Ai, senang ramai orang. Meh tuliskan nombor telefon Ai kat sini. 01 berapa? 012 237 237 14 14 03.
03. Ini anda semua boleh print screen untuk dapatkan maklumat lanjut. Kalau anda nak tahu tentang takaful, nak dapat sedikit, jangan risau. Berkata Azhari tadi, tak ada paksaan. Tetapi tugas sebagai seorang perunding adalah menyampaikan. Betul tak? Macam tu. Dan mungkin akhir kalam dan bicara ni Ai, kemungkinan kan Ai kan, masa zaman belajar dulu Ai terdetik tak nak berniaga macam sekarang ni? Ataupun macam saya duk bercerita bumbang-bumbang, jadilah berniaga lah. Ai macam, alah penat lah Cik Syah, asyik berniaga je. Hari-hari datang kelas suruh berniaga je cikgu ni. Kan? Ada tak Ai terdetik masa belajar dulu? Okay, cik, ni jujur lah. Masa zaman kolej dulu kan, memang rasa macam tu juga Cik Syah. Kita rasa macam kena berniaga, rasa malu kan. And then bila dah habis belajar ni, betul ni video, kira saya cakap saya memang menyesal. Saya tak korek aku banyak-banyak ilmu dengan cik, tak belajar one to one, padahal cik lecture saja. Aduh, sampai saya kadang-kadang merajuk. Ingat tak merajuk masa karnival anak muda? Kenapa diorang tak nak buat ni program ni? Aku suruh diorang buat. Buatlah untuk siapa? Untuk korang juga di hari muka. Buat. Tapi diorang buat dah keadaan macam dan akhirnya alhamdulillah kan Azhari. Jangan risau Azhari, kita masih keep in touch. Apa yang saya ada dulu saya cuba nak sampaikan. Sama juga macam sekarang Azhari. Belajar-belajar pun tak nampak dunia realiti. Dengan diorang ingat keluar-keluar tu mungkin boleh dapat pekerjaan. Keluar-keluar ada orang nak melamar. Padahal kita keluar-keluar ibarat kita jatuh dekat tengah-tengah lautan. Betul tak Azhari? Terkapai-kapai kelemasan. Kalau kita ada pendayung dan sampan, iaitu ilmu dan kemahiran, kita akan boleh survive. Betul tak Azhari? Betul, setuju je. Jadi macam mana nak bagi Azhari sebagai seorang bekas belajar, cerita kat diorang semua yang sedang menyaksikan ni Okay. Pada para pelajar KKTM Petaling Jaya kan, tolonglah kan. Maksudnya apa yang Cik Isyam ajar, apa yang Cik Isyam bimbing tu, kalau boleh take serius lah. Lebih serius. Sebabnya benda tu memang kita tak nampak time college. Tapi kadang bila dah habis college, baru terdetik, okay lah nak try buat bisnes lah. And then contoh kalau kita dah masa zaman college pun, kita dah orang kata dah memang masa Cik Isyam ajar pun kita semangat, kita ambil ilmu dia, kita minta dia coaching lah contoh dia kan. So bila mana dah terdetik tu, at least kita dah ada ilmu sikit. Sebab bisnes ni benda paling penting juga adalah ilmu. Dia tak boleh buat palatau akhirnya. Palatau. Dan bila Azhari tengok saya kan tiba-tiba menceburi bidang gaming pula. Azhari rasa macam, biar benar Cik Syam ni. Dulu jual Tupperware, sekarang main game pula. Apa yang mungkin Azhari rasakan? Adakah saya telah mencuba bisnes baru atau saya mencabar diri saya untuk benda yang baru? Saya rasa Cik mencabar diri Cik. Sebab saya follow Cik masa yang Cik baru buat untuk yang Pakcik Gaming ni, daripada follower memang yang baru buat puluh-puluh kan. Dia tengok Cik sekarang dia follower dah ratus ribu lebih. Jadi memang saya rasa macam, wow, Cik ni memang suka, memang mencabar diri. And then Cik memang buat apa yang Cik cabar kat diri kita. Azhari, saya nak menunjukkan bahawa kalau kita pun orang baru dalam bisnes, kita tak tahu apa-apa. Kita cabar, kita ada big why yang betul dan kita jalan ke depan. Jangan pandang ke belakang pun, sebab pandang belakang pun ada je orang cakap belakang kat kita. Sebab apa dia orang cakap belakang? Sebab mereka berada di belakang. Sebab kita di depan, sebab itu orang tu bercakap belakang. Jadi kita jalan terus pimpin tangan orang yang nak bersama kita Azhari. Dan kita akan berada di tempat yang betul-betul seperti mana yang ada target Azhari. Bila dah dapat 5 figure income, sudah tentulah ada tujuan-tujuannya. Apa tujuan? Kalau betul lah nak minta tiga cita-cita Azhari, kalau dah ada dah pendapatan yang betul, yang diharapkan dan diidamkan tu, apa Azhari nak buat? Big why saya memang saya nak beri batu lah parents saya. Kalau boleh saya nak bagi diorang
kebahagiaan lah, macam tu lah kiranya. Bala Apa yang bunyi. diorang nak, kalau boleh kita belanja terus kan. Diorang nak tu, contoh durian musang king lah contoh dia. Kita belanja terus. Betul, Macam betul, tu. betul. And then second, memang saya nak bawa, insyaAllah saya nak bawa ibu saya ke, kalau boleh nak pergi ke umrah ataupun haji. Alhamdulillah. Itu Dan sebenarnya saya sih. kita punya cita-cita itu akan dipermudahkan bila kita dah tahu dah murni. Bila apa-apa yang berlaku pada Azhari, contohnya rasa down, jangan lupa pergi patah balik kepada big why kita. Kenapa why. kita berniaga tu? Makanya kita akan keep strong dan kita akan jadi seperti apa nama yang hijau-hijau tu apa panggil? Incredible Hulk. From terus jadi macam kuat semangat. Jadi itu dia. So sebelum kita pergi ke, kita dah 4.30 Azhari, so kita pergi ke speaker kedua. Azhari, mungkin Azhari sepatah dua kata kepada Azhari nak menyeru kepada sekalian rakyat Malaysia yang menyaksikan talk show alumni Minda Usahawan ni untuk join Azhari. Jom promote sikit bisnes Azhari tu. Silakan. Okay, kepada semua penonton talk show berpetang ni, okay, kalau pada anda yang nak join ataupun nak sama-sama jadi perunding takaful, boleh join tim saya, contact je, and then insyaAllah saya dan agensi ready to guide semua yang berminat nak jadi perunding takaful. Itulah dia. Dan kalau dikira kat sini, Saiful Rahman Azhari nanti PMTP dah ada dah kawan orang kata kawan Azhari ni, Saiful Rahman. Ada lagi yang cerita kat sini, Muhammad Azmi buat testimoni promote dekat Encik Syah. Yes, buat promote. Kali ni saya nak dapatkan benda-benda macam ni. Kita keep in touch alumni dan kita mungkin bantu dari segi tu. Betul. Dan Azmi pun boleh juga nanti, mana tahu buat part time pun boleh. Betul tak? Buat part time. InsyaAllah kalau Azhari boleh, background daripada kejuruteraan, orang kata terjun di dalam industri yang berbeza tidak ada masalah kerana anda mempunyai orang kata background yang berbeza. Itu ia adalah nilai tambah. Betul tak Azhari? Betul. Jadi bila orang cerita, awak ni perunding takaful, apa background awak? Background saya adalah saya punya diploma dalam electronic engineering. Wow, orang kata wow. Bukan sahaja mahir dalam industri takaful, tapi ada background yang bagus. Macam college kita sekarang ni, college KKTM Petani Jaya ni menganjurkan program IoT, Internet of Things. Jadi pelajar-pelajar ni didedahkan dengan program-program yang berteraskan IoT. Macam tu. Jadi Azhari, last sekali ucapan kepada, mungkin nak ucapkan kepada kawan-kawan atau cikgu atau pensyarah atau staff, saya berikan ruang waktu ni. Silakan. Nak ucapkan terima kasih pada Cik Gaming selaku moderator diterima saya, dan kepada lupa juga pada lecturer saya, para staff KKTMPJ, tanpa anda tak adalah saya di mana sekarang ni. InsyaAllah dia ada rezeki kita jumpa di college. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ai untuk bersama-sama kita dalam slot pertama, yang mana slot pertama ini kita undangkan dua dan salah satunya Nur Azhari. Terima kasih sekali lagi untuk waktu ni. Kita akan berhenti berehat, tetapi rasa macam nak berhenti berehat ni macam sukar nak lepaskan. Jadi kita nak terus pergi kepada panel kita ataupun guest speaker kita yang kedua. Kalau dulu namanya Muhammad Hakimi, orang panggil dia Bob. Bob ni badan orang sado, besar dan sado lah. Jadi kita akan tampilkan sebentar saja lagi untuk Bob untuk bersama-sama kita, dan kita berikan Azhari untuk berada di bahagian lobi. Terima kasih Azhari sekali lagi. Kalau boleh Bob kita, kalau boleh Bob untuk tekan bahagian video tu.